Nah, Bapak Ibu, minggu ini adalah Minggu Pentakosta, 弟兄姐妹，今天是五旬节， di mana bagi kita orang-orang Kristen, minggu ini di mana kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus ke atas para murid di Yerusalem. 对于我们基督来讲，今天就是圣灵降临在神的门徒的时候。 Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi, Pentakosta bagi mereka adalah hari di mana mereka bersyukur, berkumpul untuk merayakan atau bersyukur kepada Tuhan atas buah bungaran dari penuaian gandum mereka peroleh. 对于犹太人，今天的日子就是要庆祝麦子出熟的时候的季节。 Di dalam kitab suci, Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari raya 7 minggu. 对于犹太人这个五旬节是代表他们的七夕节。 Dan sampai hari ini juga mereka masih merayakan hari Pentakosta. 到至今，他们还是有来纪念这个五旬节。 Dan mereka sebut perayaan itu sebagai perayaan Shavuot. 他们把这个日子称为沙佛。 Nah, kata Pentakosta sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Pentakosta 这个句是从希腊文取来的， Artinya 50. 它的意思就是50。 Dan perayaan ini biasanya diselenggarakan pada hari yang ke-50. 这个季节就是在第50天举行的。 Hari ke-50 dari perayaan Paskahnya orang Yahudi. 50天从逾越节， Nah, kembali Paskah bagi orang Kristen dan Yahudi itu berbeda. 对于基督徒跟犹太人，这个逾越节跟复活节是不一样的。 Bagi orang Yahudi, Paskah itu sendiri adalah perayaan di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. 对于犹太人，逾越节就是说他们被上帝从埃及带出来的时候。 Sementara bagi kita orang Kristen, Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. 可是对于我们今天是复活节来的。 Nah, jadi perayaan Pentakosta bagi kita orang Kristen adalah peringatan akan turunnya Roh Kudus ke atas para murid. 对我们基督徒，五旬节是代表说，当天神的圣灵已经降临在他的门徒上。 Nah, dalam pembacaan responsoria tadi, kita melihat bagaimana peristiwa Roh Kudus turun ke atas para murid. 刚才我们所念的启应经文已经告诉我们，神的圣灵怎么样降临在他的门徒上。 Di Yerusalem pada masa itu, mereka sedang berkumpul untuk merayakan Pentakosta. 在那个时候，犹太人继续在耶路撒冷未来庆祝他们的五旬节。 Dan firman Tuhan katakan, orang-orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem. 在圣经告诉我们说，普天下的犹太人都继续在耶路撒冷。 Dan ini adalah perintah Tuhan bahwa setiap laki-laki dari golongan orang Israel, setiap tahun harus berkumpul 3 kali ke Yerusalem. 这个也是神的旨意，一切的犹太人一年要3次继续在耶路撒冷。 Di dalam Ulangan 16 ayat 16 dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 在申命记第16章第16节那边有讲到说，你一切的男丁要在除酵节、七夕节、竹棚节一年3次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，切不可空手朝见。 Jadi ada 3 perayaan penting orang Yahudi di mana mereka harus berkumpul di Yerusalem. 所以对于犹太人，他们一年有3次的节日，他们一定要来到耶路撒冷。 Nah, salah satunya adalah hari Pentakosta ini. 其中一个就是这个初秋节。 Nah, ketika mereka berkumpul di sana, tadi kita baca bahwa ada peristiwa ajaib yang terjadi. 所以刚才我们听到说，在那个时候有一个很奇妙的事情发生了。 Ada pemandangan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api turun ke atas para rasul. 有意象说，圣灵很像火焰降临在门徒上面。 Dan di sana mereka bisa berbahasa roh. 那个时候他们就可以开口讲
Nah, karena hari ini adalah peringatan Pentakosta, saya rasa perlu bicarakan sedikit tentang bahasa roh ini. 所以今天是五旬节，所以我们要讲一些关于这个事情。 Bahwa bahasa roh adalah bahasa. 这个也是一个语言， Bukan kata-kata yang diulang berkali-kali tanpa makna sama sekali. 不是一个我们一直重复的语言。 Dan ketika orang-orang Yahudi dari segala bangsa datang, mereka paham atau mengerti apa yang disebutkan oleh para rasul tersebut. 当在普天下的犹太人来到这个那个地方，他们所听的，他们都可以明白。 Mereka mengerti bahwa mereka, para rasul, sedang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. 他们明白说，这些门徒在诉说神所做的大能。 Jadi bahasa roh yang ada di dalam kitab suci itu berbeda jauh dengan bahasa roh yang saat ini gereja-gereja lakukan. 所以那个时候圣灵的语言跟现在的我们所听的是不一样的。 Dan satu hal yang penting adalah bahasa roh ini diberikan oleh Roh Kudus. 所以我们知道说，这个圣灵的语言是神灵所赐的语言。 Roh Kudus yang memberikan kepada mereka sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. 这个就是圣灵所赐给他们的语言，所以他们都可以讲出来。 Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus. 使徒行传第2节就是说，关于圣经上所预言的事情已经呈现了。 Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia sudah berjanji kepada murid, kalau nanti dia sudah naik ke sorga, dia akan mengutus Roh Kudus. 主耶稣已经应许他的门徒说，当他升天以后，他会差圣灵来到他面前。 Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 约翰福音16章第7节那边讲到说，仍然我将这情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，我就差他来。 Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti ketika dia sudah pergi, dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid. 所以主耶稣已经应许门徒说，当他去的时候，他就会差圣灵来与他们同在。 Dan Roh Kudus ini diutus kepada para murid dengan tugas tertentu. 这个圣灵差遣给门徒是为了有特定的艺术的。 Inilah yang akan kita lihat pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. 这件事就是我们今天早上要所要看在这个约翰福音16章第8到第11节。 Firman Tuhan berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini, dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 还有8呢？ Ya. 他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。 Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang-orang percaya. 圣灵对我们基督徒有很大的帮助。 Dan Roh Kudus ini esensinya sama, ya. Walaupun dia dikatakan pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, tidak berarti dia lebih kecil. 圣灵跟神都是一样的、一体的啊。虽然他被称为第三个， Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu sama-sama Allah yang Maha Kuasa. 圣父、圣子、圣灵都是全能的神。 Jadi ketika Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Roh Kudus, dia tetap adalah Allah yang berkuasa. 虽然圣父、圣子差遣圣灵，他也是仍然是有能力的神。 Dan Roh Kudus bukan kekuatan yang keluar dari Allah. 圣灵也不是从神出来的圣灵， Karena dia memiliki kehendak, sifat sama seperti Tuhan Allah. 因为他所想的，他的本质都是跟神一样的。 Dikatakan di sini bahwa kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia.
这边在圣经有讲到说，当他来的时候，他要叫世人知罪。 Ini menandakan bahwa Roh Kudus punya kehendak. Dia ingin menginsafkan dunia ini. 这个代表说，圣灵也有自己的意思，他要让世人知罪。 Nah, kata menginsafkan di dalam bahasa asli itu berarti menyadarkan, menegur, mengkoreksi, serta meyakinkan. 这个关于知罪，在他的原文那边是他的意思，就是说让有人有意识，谴责、纠正跟说服。 Dengan kata lain, Roh Kudus akan menyadarkan, menegur, mengkoreksi, serta meyakinkan dunia ini. 他这意思是说，圣灵又叫这个世界上的人，有意识到，他们也要被谴责，又纠正，也要说服他们。 Dan di dalam ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini disebutkan ada 3 hal yang berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hal menginsafkan. 今天早上我们所讲的经文有提到3件事，关于知罪这件事情。 Yang pertama dikatakan di sini bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. 在这边有讲到说，圣灵要叫世人知罪。 Mengapa Roh Kudus perlu menginsafkan dunia akan dosa? 为什么圣灵要让世人知罪呢？ Nah, dikatakan di sini kalau kita baca di sambungan ayat berikutnya, ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. 如果我们再继续来读，他那边就讲说，因为世人都不知道他们有犯了罪。 Dengan kata lain, Roh Kudus diutus untuk menyadarkan manusia akan dosa supaya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan juru selamat. 就是说，圣灵被差遣来到世人，就是让他们知道说他们有罪， Supaya mereka sadar akan dosa dan datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. 让他们晓得他们有罪，所以他们要来求他们的神。 Nah, di sini kesadaran akan dosa itu bukan sekedar Bapak Ibu mengetahui atau menyadari mana yang salah, mana yang benar. 知罪是不单单只是说我们晓得说这件事情是好的还是不好的， Karena kita tahu orang dunia yang tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. 因为我们知道这个世界上的人，虽然他们不相信神的，他们就都知道说哪一件是好事，哪一件是不好的事情。 Kesadaran akan dosa di sini adalah kesadaran batiniah, di mana orang tersebut menyadari hakikatnya sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. 知罪这事情说，我们人类就明白说，从他那里我们内在有知识，明白说他们都有罪。 Kesadaran akan dosa di sini adalah kesadaran akan betapa bobroknya, betapa hancurnya, hinanya kita di hadapan Tuhan. 知罪的意思说，我们身为人类有多败落在神的眼前， Sehingga hati kita akan merasa kosong dan hampa dan ingin mencari bagaimana saya bisa menyelesaikan urusan dosa saya ini. 所以我们的心里都这样的虚空，所以我们很需要的要来寻找我们的神。 Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia berdosa ini sehingga kita yang dulunya tidak percaya Tuhan mau datang kepada Tuhan. 所以圣灵在我们的心里面动工，使得我们又明白，我们又来寻找我们的拯救者。 Ini adalah pekerjaan supranatural Tuhan Allah, Roh Kudus di dalam hati setiap orang. 这个是说神在我们所神的神迹。 Di dalam Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa ini adalah permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 在提多书第3章第5节那边讲到说，他便救了我们，并且不是因我们自己所行的义，乃是他照他的怜悯救作重生的喜和圣灵的更新。 Jadi ketika seseorang di dalam hatinya Roh Kudus bekerja, dia akan sadar dia berdosa, dia akan sadar dia betapa hinanya di hadapan Tuhan, dan dia akan mau mencari juru selamat yang bisa menyelamatkan dia. 当我们有圣灵在我们身上，我们就知道说我们何等的卑微，我们何等的有罪，所以我们就要来寻找我们的神。 Roh Kudus akan memimpin dia kepada Yesus. 圣灵就会带领他来
倾向主耶稣。 Nah, ini memberitahukan kita bahwa di dalam pekerjaan penginjilan, sesungguhnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. 这件事是告诉说，当我们在传福音的时候，我们就要靠着圣灵来帮助。 Di hati kita mungkin ada semangat, ada keinginan untuk menginjili teman, keluarga, sanak saudara kita. 在我心里，我们都很渴望说，我们要来传福音给我们的亲戚朋友。 Tetapi proses kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 可是重生这一阶段是圣灵所会要做的事情。 Itu sebabnya sangat penting sekali kita mendoakan orang yang akan diinjili. 所以这件就是很重要，说我们要为我们所要传讲福音的人的对象来祷告。 Di samping kita mempersiapkan diri dalam mengabarkan Injil, kita juga harus meminta pertolongan Roh Kudus. 当我们准备我们要去传福音，我们也要寻求圣灵的帮助， Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu menyadarkan setiap orang akan dosa mereka. 因为只有圣灵才会让这些人明白他们的罪。 Dan ini yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada waktu hari Pentakosta. 这件事情就发生在那些犹太人聚集在耶路撒冷当天在五旬节的时候。 Ketika Petrus menjelaskan tentang berita Injil kepada orang banyak, dikatakan bahwa hati mereka terharu. 当彼得把福音传讲的时候，他们的心就被感动， Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? 所以他们就问，他们应当做什么事情？ Lalu Petrus katakannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. 就彼得就告诉他们说，你们要悔改，你们要让你们要来受洗。 Dan pada hari itu 3.000 orang diselamatkan. 当天就有3000人被拯救。 Bagaimana mungkin dengan seorang Petrus bisa mempertobatkan 3.000 orang? 怎么可能一个彼得会让3000人悔改呢？ Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. 这就是圣灵的工作。 Dan ketika Roh Kudus bekerja, menginsafkan seseorang akan dosa, dia tidak bisa menolak. 当圣灵来让一个人明白他的罪的时候，这个人就没办法拒绝。 Ketika orang itu telah dipilih oleh Tuhan, sekeras apapun hatinya, pada waktunya dia akan percaya. 当一个人已经被神选举的时候，他的心虽然有多硬，他都没办法拒绝。 Tetapi tetap kita harus bergantung atas kemurahan Roh Kudus. 可是我们都要来靠着圣灵来的帮助。 Nah, Roh Kudus yang sama, selain bekerja di dalam hati orang tidak percaya, juga bekerja dalam hati kita yang percaya. 圣灵虽然他也在别人身上动工，他们也是会在我们的身上有动 Alkitab 工。 katakan, Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap orang percaya. 圣经告诉我们说，圣灵会在我们每个人的心中。 Paulus ingatkan jemaat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus? 保罗告诉他们说：“你们不晓得吗？你们的身体就是神的殿，圣灵会住在里面。” Dan ketika kita orang percaya hidup di dalam dosa, Roh Kudus juga akan menginsafkan kita. 当一个人活在罪中，圣灵也会让他来悔改， Dia akan menegur kita oleh karena dosa perbuatan dosa kita. 他会谴责我们所犯的罪。 Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengaku diri kita sebagai Kristen dan masih hidup di dalam dosa dan merasa baik-baik saja, ada sesuatu yang salah dengan diri kita. 当我们承认我们是基督徒，可是我们还在活在罪中，就是有不对的事情发生在我们身上。 Orang Kristen tidak kebal terhadap dosa. 基督徒没办法免疫犯罪的事情， Orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa. 基督徒也会堕入在罪中。 Tapi orang Kristen tidak menikmati dosa. 可是基督徒他们不应当享受罪， Dan Roh Kudus akan menegur kita dengan sangat keras di dalam hati kita. Hati nurani kita akan merasa ditusuk oleh Roh Kudus, diingatkan dengan keras agar kita bertobat. 圣灵会在我们心里谴责我们，击痛我们，所以我们晓得说我们所做的事情是错的事情。 Sampai kita bertobat, maka kedamaian akan kembali dalam hati kita. 当我们悔改的时候，我们心里就有平安。 Dan ketika Roh Kudus kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus ini, Alkitab katakan kita mendukakan dia. 当我们没有照着圣灵的旨意行的时候，圣经告诉我说，我们已经让他伤心了。 Dan kita pun
tidak akan bisa hidup dalam damai sejahtera. 连我们也没办法活在和平当中。 Apakah kita selama ini ketika Roh Kudus menegur kita, kita dengarkan teguran Roh Kudus? 是否我们当圣灵指备我们的时候，我们晓得吗？ Nah, Bapak Ibu, kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus ini. 弟兄姐妹，我们应当要晓得圣灵的带领。 Kalau kita tahu apa yang kita lakukan salah, kita berhenti. 当我们知道说我们所做的事情是错的，我们就要停止。 Jangan sampai kita berjalan terlalu jauh, sampai kita harus ditegur dengan sangat keras. 不要让我们走得太远的时候，我们就会被很重的惩罚。 Roh Kudus akan menegur kita dan membawa kita kepada kebenaran. 圣灵会带领我们回到神的真理。 Dan hal yang kedua dikatakan di sini, Roh Kudus juga berperan untuk menginsafkan akan dunia ini akan kebenaran. 第一件事情，在圣经也告诉我们说，圣灵会带领我们明白真理。 Di ayat 10 dikatakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 在第10节那边讲到说，为义是因我往父那里去，你们就不再见我了。 Menginsafkan dunia ini akan kebenaran artinya menyadarkan atau meyakinkan manusia akan kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. 为义就是说，让世人都明白关于神的事。 Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17:17. Sorry. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. 约翰福音第17章那边讲到说，你们要照圣灵的圣洁来活。 Nah, Tuhan Yesus tahu ketika dia terangkat ke sorga, dia tidak akan lagi bersama murid secara fisik. 当主耶稣被提的时候，他就没有跟门徒已经有身体上的接触。 Dan dia tidak ingin meninggalkan murid-murid sendirian. 他也不要把门徒撇下。 Dia ingin ada yang memimpin, menuntun murid-murid ini ketika dia sudah terangkat ke surga. 他希望说，当他被提到天上的时候，还有人来引导他的门徒。 Dan Roh Kudus yang diutus ini akan menginsafkan dunia ini akan kebenaran. 所以，圣灵就会让这些门徒明白这世界上的真理。 Roh Kudus berperan untuk menyadarkan setiap orang akan kebenaran di dalam kitab suci. 圣灵会帮助我们每个人明白这个世界上的真理。 Hal-hal yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus semasa dia bersama murid, Roh Kudus akan ingatkan kembali. 那些主耶稣在这个世界上所教导的事情，圣灵就会提醒他们。 Dan rahasia yang tersimpan di dalam kitab suci, Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran itu. 在神的话语的秘密，圣灵也会告诉他们。 Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 在约翰福音第14章第26节那边讲说，当保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Nah, di dalam peran Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran, dia menggunakan kitab suci. 当圣灵要让世人知罪的时候，他们用的就是神的话语。 Kitab suci yang adalah tulisan Tuhan sendiri, Roh Kudus akan membantu kita untuk memahaminya. 圣经就是神的话语，圣灵就会帮助我们来明白。 Roh Kudus juga akan membantu kita mengenali mana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mana yang bukan. 圣灵也会帮助我们说，怎么样分辨哪一个神所教的话语，哪一个是不是的。 Nah, kalau kita baca di pasal 16 Yohanes ayat 13 dikatakan di sini, Roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada mereka hal-hal yang akan datang. 在约翰福音第16章第13节那边讲说，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 Nah, Roh Kudus yang diutus ini tidak mengajarkan pengajaran yang baru, 被差遣来的圣灵，他不是要教导新的事情， tetapi dia menegaskan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. 可是他就是要告诉、要提醒我们神所教导我们的事情。 Dia juga dikatakan memberitakan kepada mereka hal-hal yang akan datang. 这边也讲说，圣灵会告诉我们将来要发生的事情。 Nubuatan-nubuatan dalam kitab suci yang sulit untuk kita pahami, dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa mengerti. 在圣经上所写的预言，很多我们都不明白的，圣灵就会来教导我们。 Dan ketika kita diinsafkan, disadarkan, ditegur oleh Roh Kudus dengan kebenaran kitab suci, kita harus dengarkan. 当我们被圣灵所晓得被谴责的时候，我们就知道说这个是从圣经所来的真理。 Roh Kudus akan membantu kita untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan tubuh yang berdosa. 圣灵会帮助我们，把我们一切不义的事情、罪恶的事情从我们身上里面出去。 Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 在罗马书那边讲说，你们若顺从肉体活，必要死；若靠这圣灵活着，身体的恶行必要活着。 Roh Kudus menggunakan kitab suci untuk memimpin kita hidup dalam kebenaran. 圣灵借着圣经来带领我们活在真理里面。 Dan ketika kita baca kitab suci dan kita tahu hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita untuk memperbaikinya. 当我们读圣经的时候，我们晓得我们不在真理里面，圣灵就会帮助我们。 Oleh roh dikatakan di sini, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. 在这边圣灵讲说，圣灵去帮助我们，把我们身体的恶事行都止住了。 Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam dosa, di dalam kesalahan, Roh Kudus tidak hanya menegur saja, tetapi juga membantu kita untuk mematikan segala perbuatan yang berdosa. 当我们在我们身上发生不义的事情、做犯罪的时候，圣灵不单单来谴责我们，可是他也会来帮助我们。 Dan proses ini kita alami sepanjang hidup kita. 这个过程会让我们一生都受益。 Yang kita sebut dengan proses pengudusan. 这个就是我们被称圣的经过。 Setiap hari ketika kita hidup dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan menyadarkan kita dan kita bertobat kembali ke jalan Tuhan. 当我们每天我们在犯罪的时候，圣灵就会带领我们脱离，我们会悔改。 Dan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, harus semakin bertumbuh setiap hari. 我们身为基督徒，我们每天又更有信心。 Kita tidak boleh berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. 我们不可以重复的跌入同样的罪责。 Kita tahu bahwa dalam kehidupan orang Kristen, pergumulan terhadap dosa itu begitu nyata. 身为一个基督徒，我们在罪里的挣扎是很真实的。 Kita selalu ingin mau hidup berkenan kepada Tuhan. 我们一直有一个盼望，说我们会活在神所应许的当中。 Tapi dalam kehidupan sehari-hari di lapangan ada banyak sekali godaan. 可是，在我们生活当中，有很多事情会引诱我们， Yang terkadang membuat kita akhirnya lemah dan terjatuh. 使得我们会变成软弱，我们就会被跌倒，我们就会跌倒。 Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa dan ditegur oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, maka kita harus bertobat. 所以，当我们跌倒、我们犯罪的时候，圣灵就会谴责我们，所以我们就会悔改。 Dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa itu. 圣灵也会赐给我们力量，使得我们可以远离这个罪恶。 Katakanlah kita mungkin ada yang kecanduan bermain judi.
比如说我们有人会喜欢去赌博， Perjudian sekarang bisa dilakukan di mana saja. 现在我们可以在每个地方我们都可以去赌博， Judi online ada di mana-mana. 线上的赌博， Dan tidak sedikit orang Kristen yang berjudi. 不少的基督徒他们也是会去赌博。 Saya percaya di dalam lubuk hatinya, orang Kristen yang berjudi ini tahu bahwa ini salah dan dia mau coba tinggalkan dosa ini. 我相信在这些基督徒的心里，他们知道说这个赌博是不对的，他也希望会远离。 Roh Kudus juga pasti sudah berkali-kali menegur dia atas apa yang dia lakukan. 圣灵也已经多次的谴责他，让他离开这个罪。 Nah, bukan kuasa Roh Kudus terbatas ya untuk mempertobatkan orang tersebut meninggalkan dosanya, bukan. 不是圣灵的能力被限制了，使他不可以悔改。 Kadangkala karena keinginan hati kita yang selalu ingin membangkang terhadap Tuhan. 时常就是我们心里的自己本身不想遵着神的意思来做， Keinginan kita tidak terlalu kuat untuk meninggalkan dosa itu. 我们意志不够坚定来离开这个罪恶， Dan tidak ada kemauan untuk meminta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk meninggalkan dosa itu. 也没有这个意愿来寻求圣灵的帮助来离开这个罪恶。 Jadilah kita orang Kristen yang selalu hidup di dalam dosa. 所以我们变成一个一直活在罪里的基督徒。 Firman Tuhan katakan, Roh Kudus, oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan itu. 在圣经告诉我们，为了圣灵，我们会把我们身体的恶事止住的。 Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada pergumulan dosa tertentu, kalau kita betul-betul mau tinggalkan itu, Roh Kudus akan bantu. 如果在我们生活上，我们知道我们有所犯罪的事情，如果我们真正来寻求圣灵的帮助，我们就会离。 Kuasa Tuhan mampu membantu kita meninggalkan dosa apapun. 神的能力可以帮助我们远离这些罪恶， Tapi kita harus memberikan diri, peka, mau dengarkan pimpinan Roh Kudus ini. 可是我们又把我们自己放在主的面前，明白我们要来离开这个罪恶。 Dan sebagai orang Kristen, ketika kita mendengarkan pimpinan Roh Kudus, semakin hari kita akan semakin dikuduskan dan semakin menyerupai Tuhan. 身为基督徒，我们希望说每天我们更像我们的恩主，更亲近我们的神。 Dengan pertolongan Roh Kudus, menginsafkan dunia ini akan kebenaran, kita akan hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 借助圣灵，我们会明白，我们会更明白、更亲近我们的神。 Dan yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan akan penghakiman. Ayat 11, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 第三件事情就是说，为审判，这因这世界的王受了审判。 Nah, Roh Kudus menginsafkan dunia ini akan penghakiman. 圣灵告诉这个世界关于审判的事情。 Nah, apa yang dimaksud penghakiman di sini? 审判这边是什么意思呢？ Nah, penghakiman di sini berbicara tentang pengadilan Tuhan bagi orang-orang yang berdosa yang menolak Tuhan. 审判这边是指说，上帝对那些犯罪的人的审判。 Roh Kudus akan mengingatkan setiap orang bahwa suatu hari nanti ada penghakiman. 圣灵会提醒每个人，总有一天会有审判。 Nah, penghakiman ini adalah sesuatu yang sudah pasti. 审判就是已经肯定的事情了。 Penghakiman Tuhan ini sama pastinya seperti Tuhan Allah menghukum si iblis. 审判就是说，已经被肯定的事情，很像上帝一定会惩罚魔鬼一样。 Nah, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus menginsafkan akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. 在这边讲说，为审判，因为这世界的王已经受了审判。 Nah, kita tahu bahwa penguasa dunia ini, iblis, itu belum dihukum. 我们就知道说，这世界的王还没有，这是魔鬼还没有被审判。 Penghukuman si iblis akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. 这个世界的王会被审判，就是当主耶稣在第二次再来的时候。 Di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan bahwa iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 在启示录第24章第10节那边讲到说，
那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 Nah, sampai hari ini nubuatan ini belum digenapi. 直到今天，这个预言还没有被。 Tapi kenapa firman Tuhan katakan karena penguasa dunia ini telah dihukum? 为什么圣经告诉我们说世界王被审判呢？ Nah, Bapak Ibu, ayat ini harus dipahami dari sudut pandang Tuhan. 弟兄姐妹，这些经文我们要从神的角度来看。 Dari sudut pandang Tuhan, iblis dan para pengikutnya itu telah dihukum, sudah ditetapkan pasti akan dihukum. 从神的角度，这些魔鬼已经肯定一定会被审判了。 Nah, penekanan dalam ayat ini adalah bahwa penghukuman itu sama pastinya seperti iblis akan dihukum atau telah dihukum, demikian juga penghakiman itu pasti akan datang. 在这个经文告诉我们说，魔鬼已经被审判，已经肯定会被审判，就是说我们有一天也会被审判一样。 Kita masih ingat ketika ada 2 orang kerasukan di Gadara. 我们还记得吗？在嘎达拉有2个人被附体， Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka katakan? 当他们遇见主耶稣的时候，他们讲什么话呢？ Matius 8:29 dikatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" 在马太福音第8章第29节那边告诉我们说，神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？ Roh-roh jahat ini sudah tahu bahwa mereka pasti dihukum. Tapi mereka tahu hukumannya nanti, bukan sekarang ketika Yesus datang pertama kali. 这些恶灵他们知道说他们一定会被审判，可是他们也知道说审判时间还没有到。 Makanya dia katakan, apakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? 所以这边讲到说，是否你到这里来又让我们受苦，时间还没有到。 Mereka tahu bahwa penghakiman atas diri mereka pasti akan terjadi. 他们知道说他们的审判一定会到的。 Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:18. 很像主耶稣在约翰福音3章18节那边讲到说，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生者的名。 Orang-orang yang menolak Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, dikatakan sudah berada di bawah hukuman. 那些不接受主耶稣的人，他们的审判已经被肯定了。 Dan penghukuman ini akan datang sampai pada waktunya nanti. 他的审判终有一天会到来的。 Jadi dalam kitab suci kita membaca bahwa orang-orang yang tidak menerima Tuhan, tidak percaya Tuhan akan dicampakkan ke api neraka. 从圣经那边我们知道说，那些不相信神的人，总有一天会被丢到火湖里面。 Dan dengan firman Tuhan, Roh Kudus menginsafkan dunia ini bahwa nanti akan ada penghakiman. 圣经也是告诉我们说，总有一天一定会有审判。 Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan dihukum. 如果我们不相信神，我们一定会被审判的。 Nah, ini adalah peran Roh Kudus untuk menginsafkan dunia ini akan penghakiman. 这就是圣灵的责任，让我们都明白这件事情。 Nah, kita orang Kristen, orang percaya tidak akan dihakimi. 可是我们身为基督徒，我们不会被审判。 Tuhan tidak akan menghakimi kita seperti Dia menghakimi mereka yang tidak percaya Tuhan. 神不会像那些不相信人的审判来审判我们。 Tapi penghakiman ini harus mendatangkan rasa takut di dalam hati kita orang Kristen. 可是这个审判事情，希望说会在我们基督徒产生一个恐惧， Bahwa ada pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. 让我们知道说我们所做的每件事情都会在上帝的面前来当他重刑。 Tuhan tidak menghakimi kita, tapi Dia mendisiplinkan kita. 神不会审判我们，可是他要纠正我们， Dia merotan kita agar kita kembali ke jalannya. 他会精打我们，让我们回到他的真理里面。 Dan kita juga harus punya rasa takut
akan Tuhan di dalam hati kita. 可是我们在我们心里也又有惧怕神的。 Mari kita selalu hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat apa yang saya lakukan. 希望我们每个人，我们都晓得说，神会看见我们所做的一些事情。 Orang lain mungkin tak lihat, tapi Tuhan lihat. 可能别人没有看见我们所做事情，可是神会看见。 Dan ini akan membantu kita untuk hidup dengan lebih takut kepada Tuhan. 这个会帮助我们说，我们会更知道说，更惧怕神。 Nah, kita bersyukur bahwa kita tidak akan dihakimi seperti orang yang tidak percaya Tuhan. 我们也感谢神，因为我们会不会像那些不相信的神的人被审判。 Tapi baiklah kita yang sudah diselamatkan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 可是希望说，我们已经被拯救的人，活在神所喜悦的。 Bagi Bapak Ibu di sini yang masih belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. 弟兄姐妹，如果你们还没有相信神的，我希望说你们要悔改，要回到神的里面。 Ketika Roh Kudus menginsafkan Bapak Ibu tentang dosa, tentang penghakiman, marilah kita jangan mengeraskan hati. 弟兄姐妹，当圣灵让你们知道说你们是罪，希望说你们都要来悔改。 Hari ini adalah hari keselamatan. 今天就是救恩的， Jangan pernah tunda, karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. 你们不要再等，因为我们知道明天会发生什么事情。 Nah, kesempatan untuk diselamatkan hanya ada ketika kita masih hidup. 被拯救的希望只存在当我们还活着的时候。 Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, keselamatan, pintu keselamatan sudah tertutup. 当我们离开这个世界上的时候，救恩门已经被关了。 Jadi kiranya kita juga mau membuka hati agar Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. 希望说大家会敞开我们心，让圣灵住在我们心里面， Dan kita bisa diselamatkan. 也让我们会被拯救。 Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 愿人帮助我们，愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。